Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan apa? Dalam rancangan kelebihan sedekah. Sedekah ni adalah satu benda topik yang paling suka dikongsikan atau paling suka bual bicara oleh ramai orang, ramai ustaz-ustaz, ramai ahli-ahli ilmuwan untuk dapat kelebihan-kelebihan sedekah. Sebab apa kita kena tahu kelebihan sedekah? Bila kita tahu kelebihan sedekah, barulah kita akan ada kegairahan nak bagi sedekah. Itu kita nak kongsikan hari ini di dalam Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ataupun Facebook saya sendiri, Mahadi Bizek. So, satu benda yang kami nak anda lakukan hari ni, apa dia? Dah tahu kan? Siapa yang masuk sebelum ni tahulah apa nak buat. Apa nak kena buat? Okay, simple. First, ada tengok dekat bawah tu, Facebook tu, dekat belah kanan, ada butang share. Free lah, tak bayar. So, anda perlu bayar dekat Telkom lah, dekat Celcom ke Maxis ke Digi ke, kena bayar data tu. Tapi data tu bayar sekali je pun. Can utilize. So please tekan butang share dekat situ. Sebab apa kena tekan butang share? Bukannya kami dah tengok, wah kami ada pemenang, top ranking, siapa viewer paling banyak. Tak, maksudnya nak bagi anda peluang untuk bersedekah pagi-pagi ni. Peluang untuk bersedekah. Apakah maksud peluang untuk bersedekah? Sedekah ilmu pada orang lain. Sedekah satu pengetahuan, satu tips, satu secret pada orang lain. Itu pun dikatakan sedekah juga. So sedekah ni banyak. Macam-macam jenis sedekah. Tapi ramai orang yang silap tafsir. Dia sedekah benda-benda yang tak betul, benda yang tak sepatutnya. Contoh dia bagi benda-benda yang tak elok pada orang. Orang nak buat benda jahat, orang nak buat maksiat, dia sedekahkan. Contoh orang nak pergi merompak. Nak pergi merompak ke? Okey, tak apa macam ni. Nak pergi merompak, aku sedekah ke hang pisau supaya hang boleh kopek pintu tu. Dia main niat sedekah ni, aku niat bersedekah kepadamu kerana Allah. Yang tu dipanggil sedekah haram. Jangan ingat semua sedekah dapat pahala. Ada juga sedekah yang dapat dosa. Ni salah satu dia. Sedekah haram kita bagi. So dia ada pelbagai. Dia ada sedekah haram, sedekah harus, sedekah makruh, sedekah sunat, sedekah wajib. Macam-macam hukum tentang sedekah. Yang tu kita dah kupas daripada minggu pertama, tak silap saya. So kalau dah terlepas ke apa, tak apa, pergi balik dalam Facebook ni, ulang balik lah. Kalau Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, pergi balik dekat atas-atas tu. Sebab ni dah siri ke-7 dah pun. So pergi balik siri yang pertama, mungkin lebih kurang 3-4 bulan lalu. Siri yang pertama. Sebab sebulan kita buat lebih kurang 2 siri ataupun maksimum 3 siri ikut keadaan. Okay. So macam tadi kita dah cakap pasal fadilat sedekah dan kita kupaskan banyak tentang fadilat sedekah dalam buku ni. Buku Fadilat Sedekah. Kalau boleh tengok kat sini, nampak kan? Fadilat Sedekah daripada Syekh Al-Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi. Okay. Syekh ni dia tulis taklah tebal mana pun. Lebih kurang dalam 812 pages. 812 page. Masya Allah. So tu je lah nak beritahu. Okay. So tadi pagi saya baca satu kisah. Satu kisah yang sangat menarik tentang Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Talha ni bila surah Al-Quran diturunkan, bila ayat, dia sahabat ni, mereka punya sami'na wa ata'na, mereka dengar, mereka taat. Mereka dengar, mereka ikut. Tu sahabat punya sifat. So kita dengar, kita digest dulu. Kita dengar, kita diam dulu. Kita dengar, kita wait and see dulu. Tu perangai nama dia. So sami'na wa ata'na, dia dengar je terus dia amalkan. So ada satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surah daripada surah Al-Imran ayat 92. Saya baca maksud dia. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cintai. Repeat, saya ulang. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cintai.
Dan apa-apa pun yang kamu dermakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. So apa kat sini? Surah Ali Imran ayat 92 mengatakan kalau kita beri sesuatu lebihan, kita selalunya kita sedekah dengan contoh baju lah. Baju ni kita sedekah, alah baju ni tak guna dah pun, bagilah. Kita nak bagi makanan lebih-lebihan lah. Aku dah makan dah terlebih-lebih ni, bagilah sedekah. Bukanlah tak dapat pahala, dapat. Tapi sebenarnya dia punya perkataan dia, kena bagi sedekah sesuatu yang kamu cintai. Ini kalau baju tu, kau nak the best sedekah lah, the best. Yang paling afdal sekali, bagi baju yang kita suka. Bagi baju yang kita cinta. Bagi baju, our favourite baju lah senang cakap. Kalau perempuan ke apa, adalah buci lah, yang ada satu macam yang lip-lap, lampu tu, Christmas tu, yang tu lah kena bagi. Kalau itu yang kita suka lah. Kalau lelaki ke apa, benda-benda macam ketayar, nak bagi contoh lah, nak bagi sedekah ketayar, bagi ketayar memang kita suka, kita cinta, beri sebagai sedekah kalau kita nak. Bagi baju yang kita cintai. Harta adalah benda yang kita suka. Wang ada suka. Kalau orang tu suka wang, waktu itulah kena bagi sebagai sedekah. Tapi ramai orang ada lebihan. Contoh dia ada dalam akaun dia RM10,000. Dia sedekah lah RM10. Dia macam tak bagi kesan tau. Bukan, saya ingat saya bukan kata tak dapat pahala, jangan confuse. Kalau lah bagi benda yang kita suka, benda yang kita cinta, lagi banyak pahala dia. Contoh sekarang ni ada orang yang sedekah kereta contohnya. Bagi dekat NGO buat buat kutipan derma ke, ataupun buat fisabilillah, ataupun buat apa-apa humanity program ke, apakah masuk kampung-kampung nak gunakan truk contohnya, Hilux lah contoh, Triton ke apa ke. So dia sedekahkan pada NGO. Okay, ambil lah aku sedekahkan Triton. So sedangkan dia suka kereta tu, dia suka kereta tu macam, wah kereta ni boleh lencan ni sebab dia besar, dia naik divider pun boleh, wah aku suka kereta ni, tapi aku nak sedekahkan kerana Allah. Yang tu lah tahap sedekah yang Masya Allah. So lepas ni janganlah pula minta Lamborghini ke apakah, sabar dulu. Okay. So hari ni saya nak kongsi banyak kelebihan-kelebihan sedekah daripada Al-Quran Al-Karim. So kita topik daripada buku Fadilat Sedekah ni kita akan buat seterusnya. Kita tangguh kitab Fadilat Sedekah ni. Hari ni saya nak kongsi daripada surah Al-Quran sendiri. Sebab saya rela sebenarnya banyak, bukan satu dua, banyak sangat surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan ataupun menceritakan tentang kelebihan bersedekah. Tapi ramai orang terlepas pandang. Sebab apa terlepas pandang? Satu, dia baca Quran tanpa baca tafsir. Kedua, dia baca tanpa faham erti dia. Ketiga, memang minta maaf, dia memang tak mau ambil tahu. Minta maaf, bila tak ambil tahu, memang tak tahu lah. Okay. Yang saya realize, yang saya sendiri tengok, kebanyakannya, yang banyaknya dalam surah Al-Baqarah, tentang kelebihan-kelebihan bersedekah. Okey, saya buka satu page je ni. Satu page, banyak page tentang sedekah ni. Okey, jom kita ambil Surah Al-Baqarah ayat 265. Silakan banyak lagi sebelum tu pun ada. Okey. Tak apa, kita ambil 265. Kalau siapa-siapa yang kat rumah boleh buka Al-Quran, kita tengok sama-sama dia punya tafsir Al-Quran. Siapa yang tengah drive, sabar dulu, drive. Tak payah stop tepi dan buka apa, tak payah nak ni sangatlah. Baca dengar je tak apa. Siapa yang buka Facebook tu jangan lupa share supaya orang lain dengar, amal, dia pun dapat pahala free saja. Surah Al-Baqarah ayat 265, apa yang bermaksud? Maksud dia, dan perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya untuk mencari redha Allah dan untuk meneguhkan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan 2 kali ganda buah-buahan. Orang yang sedekah, niat dia nak dapat redha Allah seperti satu kebun yang berada di tanah tinggi, hujan lebat. Masya Allah. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka embun pun sudah memadai. Let's say tak hujan, tak apa, embun pun dah cukup. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. So bila kita dah sedekah, kena ada niat. Ramai orang sedekah ni dia niat kurang tau. Contoh dia sedekah, okay lah, aku niat nak sedekah pada diri aku sendiri, untuk diri aku. Jangan selfish.
Kita panggil jangan selfish. Sebab apa selfish? Sebab bila kita sedekah ni, Allah ni maha luas, maha pemurah, maha kaya, maha segalanya. Cuma kita tidak macam tak sampai benda tu. Kita tak nampak, kita tak faham apa makna maha luas, maha mengetahui, maha segalanya. Dan ayat ni pun mengatakan maha melihat apa yang kamu lakukan. So meaning to say, bila kita bagi sedekah sesuatu, tolong pelbagaikan niat. Yang ni saya rasa last week saya dah kupaskan benda ni, pelbagaikan niat. Meaning last week saya buat ke? Bukan last week, previously. So pelbagaikan niat meaning bila kita bagi walaupun RM1, walaupun tadi saya tengok ada satu duit raya kat sini. Ada RM1. Walaupun RM1 kita bagi pada orang sebagai sedekah, tolong pelbagaikan niat. Contoh pelbagaikan niat, ya Allah, dalam diri dalam diri. First, macam dalam Al-Quran ayat 265 surah Al-Baqarah mengatakan kita nak dapat redha Allah tu. Second, niat untuk ibu bapa yang dah, kalau ada lagi, niat untuk dia orang. Kalau dah meninggal, niatkan juga, tak kisah. Walaupun dah meninggal ke, hidup ke, boleh niat. Third, niat kepada kaum kerabat semua, pakcik, makcik, datuk, nenek, moyang, niat. Dan juga niat kepada orang lain juga yang hidup ke meninggal, tak kisah, boleh niat. Niat juga untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam mana. Melalui RM1 dia punya pelbagai niat. RM1 itu tiba-tiba dia dekat akhirat nanti, banyaknya pahala aku. Ya, betul apa yang aku buat pun. Sedangkan RM1 saja, tapi niat dia innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan datangnya daripada niat kita. So kalau kita tak berniat, rugi. Bukan kadang-kadang kata berdosa ke apa ke, tak. Memang tak dosa, dapat pahala. Tapi macam ni lah. Kalau orang nak bagi duit, ni nak bagi duit. Okay, dia kata, okay, aku nak bagi duit kat hang. Berapa hang nak? Aku nak bagi sebanyak mungkin. Berapa hang nak? Kita nak RM1 juta ke kita nak RM10 ke? Kita boleh pilih. Nak apa? Nak RM10 ke nak RM1 juta? Ramai dah jawab dalam hati. Mestilah nak RM10 juta. Boy, aku bagi option RM1 juta, apa nak RM10 juta? Makam lain. So, meaning to say, whatever amount boleh minta. So, siapa? Sekarang kita minta siapa? Kita minta sultan segala sultan, raja segala raja, agung segala agung. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Memang confirm lah, insya-Allah akan dapat. Tak dapat ke dunia, confirm dapat ke akhirat. Confirm. Kalau tak percaya, mati tengok. Cuba mati tengok ke akhirat. Nampak tak nampak? Dapat tak dapat? Nanti roger saya. Tak apa melawaknya. Okey, kita tengok surah Al-Baqarah. Continue. Ayat yang ke-266. Kita tengok. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki semua jenis buah-buahan. Di sana di mana? Jannatullah. Kemudian tiba masa tuanya, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih lagi kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandungi api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. So dia Allah SWT beritahu macam mana nak memiliki kebun-kebun yang ada sungai kat bawahnya. Maksud ada sungai kat bawah dia, maksudnya dia memang tumbuh-tumbuhan tu memang sangat fresh lah. Sangat fresh. Ni kat dunia. Ni saya kongsi kat dunia. Tadi tu beritahu apa yang berlaku, keadaan di akhirat. Sebab apa Rasulullah SAW satu ketika bila dia duduk bawah pohon tamar bersama dengan sahabat Abu Bakar, Umar, kebun tu daripada Abu Haisam, sahabat bernama Abu Haisam, bila Rasulullah duduk bawah pohon tengah minum air, tengah makan buah-buahan tamar, Rasulullah membayangkan beginilah keadaan syurga. Beginilah keadaan syurga. Maksudnya tenang, relax, bawah pohon, relax, tak buat apa pun. Kat syurga memang tak ada apa pun, memang sangat, bukan tak ada apa, meaning tak payah fikir apa pun. Memang simple, relax, cool je. Sebab apa, waktu tu solat tak ada, Quran tak ada, apa pun tak ada. Memang enjoynya. Okey, kita continue. Ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang orang yang beriman? Saya tahu semua kat sini humble. Semua kat sini ikhlas. Saya bukan yang beriman. Kita apa? Tapi Allah SWT wahai orang-orang yang beriman. So kalau kita tak beriman lagi, kita nak beriman. Dengar. Ada continue. Sedekahlah
sebahagian daripada hasil usahamu yang baik dan sebahagian daripada apa yang telah kami keluarkan daripada bumi untukmu. Apa yang Allah bagi, Allah keluarkan bumi untuk kita, maksudnya hasil-hasil tanaman, hasil-hasil gaji, income semua tu hasil lagi dah. Janganlah kamu memilih untuk yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksudnya apa? Keluarkan, jangan memilih untuk keluarkan yang buruk. Macam tadi lah, kita nak bagi sesuatu, bagi yang terbaik. Jangan bagi yang buruk, bagi yang tak best, bagi yang kita tak nak. Kita sendiri tak nak. Tengok dia kata, kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, melainkan dengan memejam mata. Ni okey. Saya baca Al-Quran ni, saya tafsir direct. Kalau nak mendalami lagi, tolong cari ustaz yang mursyid. Saya bukan ustaz, saya bukan. Mursyid lagi jauh lah. Mursyid ni meaning yang pakar, yang ahli dalam Al-Quran. Tengok Quran Time ke apakah, boleh. Yang ni saya hanya baca dan juga kupas berkenaan dengan ayat direct. Bukannya maksud tersirat ke, maksud dia yang dalam, tak. Dia direct. Okey. Faham lah so far? Kita just go through. Kita nak beritahu sebenarnya Al-Quran pun dah banyak. Tapi kita tak. Kita terlepas pandang lah. In other words, kita terlepas pandang. Okey. 268 surah Al-Baqarah. Syaitan menjanjikan ataupun menakut-nakutkan kepada kamu kemiskinan dan menyuruhmu melakukan perkara yang keji, yakni kedekut. Sedangkan Allah menjanjikan keampunan dan kurnianya kepadamu. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Apa maksudnya? Nak beritahu bila kita nak buat sesuatu, bila kita nak sedekah lah, syaitan akan menabisik. Tu macam yang hasutan neraka. Dia beritahu apa? Han tak payah bawa keluar duit lah. Han bawa keluar duit Han akan kurang kot. Gila, musim COVID kot. Musim pandemik Han nak bawa keluar duit, gila. Yang ni syaitan Penang. Saya tu dia punya suara macam, dia punya essence Penang. Lawak je. So, meaning to say, syaitan akan menghasut. Tapi sedangkan kita dah baca banyak ni. Baca ayat Al-Quran, baca hadis, kita tahu kelebihan sedekah. Tapi kita takut nak keluarkan duit. Pasal itulah, sekarang ni anda berada dalam Facebook, anda tengok. Ada satu nombor akaun kat situ. Akaun daripada Rashid Hussein Bank. RHB Bank, dah ada nombor akaun kat situ. Ingat, boleh buat sedekah subuh. Sedekah subuh ni bukan yang waktu subuh je. Ni mana ada dah waktu syuruk dah pun, waktu duha dah pun. Tak semestinya lepas subuh sahaja. Hello. So kalau boleh screen grab. Dulu dia panggil screen grab, sekarang dia panggil screenshot. Screenshot dekat situ ataupun save nombor akaun tu, save dalam kita punya Maybank 7 ke, CIMB Click ke apakah, pergi ke favorite, save. Sebab apa? Kalau boleh setiap hari, tak banyak pun, setiap hari pergi dekat favorite lepas subuh, lepas asar ke, whatever, anytime lah, dapat gaji anytime lah, transfer RM5, RM10, RM50, RM100, transfer apa yang kita mampu, tak kisah, tapi konsisten. Sebab kita kata sedekah subuh ada 2 malaikat akan turun. Sebelum ni kita dah kongsi, saya tak nak kongsi lagi. Nak tahu, pergi kat Facebook sebelumnya. Okey, sehingga syaitan akan menghasut, sedangkan Allah dah menjanjikan keampunan dan kurnianya kepadamu. Okey, continue. 269. Dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dia means Allah. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Bila dapat hikmah, memang kebaikan banyak lah. Dan tidak ada yang dapat mengambil pengajaran daripadanya kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. So tolong, bila bagi kita sedekah, kita kena niat redha Allah. Hikmah daripada Allah. Bila ada hikmah, kebaikan yang sangat, Masya Allah, tak payah nak hurai lah. Terlalu banyak. 270. Dengar? Dan apa-apa pun sedekah yang kamu berikan, ataupun nazar. Nazar. Dia, okey, sedekah dia boleh jadi wajib. Apa sedekah wajib? Sedekah wajib macam mas kahwin. Tu sedekah wajib lah tu. Sedekah wajib macam beri pada ibu ayah. Wajib. Sebab dikatakan semua harta kita ni sebenarnya adalah harta ibu dan ayah kita. Kita hanya menumpang sahaja. Tolong faham. Kita nak bagi kat kampung ke, nak bagi kat ibu bapa ke, bagi yang paling sikit. Kita main gaji RM3,000. Bagi RM100 ya. Sebab apa? Kampung. Kopi pun 5 kupang. Tak payahlah bagi banyak-banyak. RM100 pun dah cukup banyak dah. Sabar saya. Semua keseluruhan harta kita adalah kepunyaan siapa? Bukannya Ahmad Albab. Bukan.
Tapi siapa adalah ibu dan ayah kita. So sepatutnya kita kena bagi semua. Semua. Tapi sabar dulu. So maksudnya kita boleh bagi sebanyak mungkin. Sebab apa dia kata kat sini, itu adalah sedekah wajib. Untuk jadikan sedekah tu wajib, ada satu lagi cara, apa dia? Nazarkan sedekah untuk jadikan sedekah tu adalah wajib. Okey. Dan apa-apa pun sedekah yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan. Janji memang wajib lah. Wajib kena tunaikan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan bagi orang yang zalim, tidak ada seorang pembantu pun. Maksudnya, bila kita nak sedekah, dan apa-apa pun sedekah yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. So, bila kita nazar, maka Allah SWT mengetahui dan pastinya kita kena keluarkan nazar. So, contohnya macam ni lah. Okay, kalau aku sampai ke, contoh dia nak pergi luar negara. Dia nak pergi Singapura. Dia dah ada 2 vaksin dah ni. Dia boleh pergi Singapura. So, bila dia pergi Singapura, dia main niat. Bila aku sampai ke sana, aku niat nak sedekah. Ni kan nazar ni. Ni kan nazar, maksudnya dia nazar. Dia nazar, bila sampai ke Singapura, aku nak bersedekah. So, bila sampai saja, dia wajib bersedekah. Dia kena keluarkan. Beritahulah, okay, aku wajib akan pergi ke masjid yang berdekatan dengan hotel aku nak bersedekah sebanyak $10. So kena buatlah benda tu. Sebab itu adalah dikatakan wajib. And pahala pun akan, Masya Allah, pahala wajib itu. Okay, 271. Dia berturutan tau. Berturutan. Sampel sebenarnya surah Al-Baqarah. So tolong baca tafsir juga. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu. Dia penting. Dengar elok. Kau tengah dengar, kau fokus, tutup radio. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu. Meaning kita bagi terang-terangan lah, menampakkan. Kita post dekat Facebook ke Instagram, kita bagi orang nampak. Dengar betul-betul lah. Maka itu baik. Maka itu baik tau sebenarnya. Bukan kata, kita kena bagi sedekah, kena senyap. Boleh juga. Bukanlah Allah tak terima. Tapi, ni Al-Quran ni. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya, dengar, sambungan ya, menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Nak beritahu sedekah ni macam-macam. Bagi terang-tang pun boleh. Bagi sembunyi pun boleh. Yang penting apa dia? Yang penting bukannya kerana gambar ke apa ke, bukan. Niat dia sebenarnya. Kalau dia bagi walaupun sembunyi tapi niat tak ikhlas, sama juga. So tolong bagi dengan ikhlas. Walaupun nampak pun baik, tak nampak lagi baik. Maka itu lebih baik bagi kamu dan Allah akan menghapus sebahagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kita. Okey, 272 ayat 272, bukanlah kewajipanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Apapun harta yang kamu sedekahkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Kita sedekah bukannya untuk Allah ke, untuk malaikat ke, untuk Nabi, tak, untuk diri kita sendiri. Untuk kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Patah balik daripada surah 265 tadi tu, yang nak sedekah kena dapat redha Allah. Dia patah balik sebelum ni ya. Dan apa-apa pun harta yang kamu sedekahkan, nescaya kamu akan diberi pahala secara penuh. Dan kamu tidak akan dizalimi ataupun dirugikan. Ni janji Allah tau. Banyak ayat-ayat janji Allah tentang sedekah. Tapi kita, tak apalah. Ni yang kelebihan pagi ni. Anda dengar pagi ni, tazkirah pagi ni daripada yang bukan ustaz ni, yang berkongsi ni, dapat satu ilmu, dapat satu pengajaran, tolong apply. How to apply pagi ni. Terus niat untuk bersedekah. Sebanyak mungkin, sedikit pun tak apa. Walaupun musim pandemik, aku nak kena ni. It's okay. Bagi je apa yang mampu. Okay, continue. Dari 2 ayat. Kita sekarang 2755. Okay, good. 2 ayat lagi. Apa yang kamu sedekahkan adalah untuk orang-orang
fakir yang terhalang usahanya kerana jihad di jalan Allah sehingga dia dapat berusaha di bumi. Ini untuk yang orang yang kurang berkemampuan, kita kena bagi sedekah. Orang lain yang tidak tahu, menyangka bahawa mereka adalah orang-orang kaya kerana mereka menjaga diri daripada meminta-minta. So, the best kan, sebenarnya saya pernah dengar satu kisah, kalau kita nak sedekah, pergi cari untuk bersedekah. Okey, orang yang minta, kita bagi tak apa. Tapi ada juga kat golongan yang tak minta tau. Tapi dia perlukan. Diorang tak minta, tapi dia memerlukan. Yang ni golongan yang kita kena cari. Engkau, wahai Muhammad, mengenali mereka daripada ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kita tengok contohlah, orang dibuang kerja. Sekarang kita nak sedekahkan, kita pergi kampung-kampung, kita pergi kawasan-kawasan pedalaman, boleh. Tapi sebenarnya dekat sekarang kita berada, kebanyakan orang kat sini ada dalam dekat KL dengan Selangor, tempat yang elit, tapi kesan dia tu sebenarnya, walaupun elit, contohlah kita tengok dia ada kereta kat depan rumah. Dia dibuang kerja. Siapa nak bayar kereta tu? Siapa yang nak bayar rumah tu? Orang macam ni, dia tak akan meminta, dia macam segan gila nak minta. Tapi orang macam ni perlukan. So kita pergi, kita faham, kita bagi sedekah. Masya Allah. Itu adalah sedekah, salah satu sedekah yang sangat Masya Allah. Apa-apa harta yang baik yang kamu sedekahkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dia ada satu kisah kan, ada satu orang ni dia nak bagi sedekah. Ini kita divert sikit kepada hadis. Dia nak bagi sedekah. Bila dia sedekah, malam tu dia bermimpi. Dia didatangi oleh seseorang, dia kata kamu sedekah pada orang yang kaya. So esok tu orang mengatalah kat dia. Orang mengata, apalah ada orang si fulan ni sedekah pada orang kaya. Tu malam tu, selepas orang cakap yang dia sedekah pada orang kaya, malam tu ada dia mimpi bahawa sedekah kamu diterima. Walaupun kamu memberi kepada orang kaya, asbab daripada sedekah kamu, orang kaya ni yang sebelum ni tak ada niat yang bersedekah, bila tengok, dia ni pun boleh sedekah pada aku, terus dia pun ada niat untuk bersedekah. Kemudian dia sedekah lagi. Dia sedekah pada siapa? Dia sedekah pada penzina. Orang mengata, apa dia ni pergi sedekah kat penzina? And then dia dapat mimpi, dia kata apa? Sedekah kamu diterima. Sebab apa? Penzina ni asbab daripada sedekahmu. Dia kata, ya Allah, aku boleh dapat duit tanpa melakukan pelacuran, tanpa melakukan zina, aku dapat duit. Maksudnya rezeki daripada kau boleh datang daripada mana-mana sumber. Asbab daripada sedekah orang ni, si Fulan ni, dia terus berhentikan perkara maksiat yang dilakukan. Dan satu lagi, dia bagi sedekah juga. Dia bagi pada siapa? Dia bagi pada pencuri. Orang yang mencuri. Dia bagi sedekah. Tu orang pun mengata, apalah si Fulan ni pergi sedekah kat pencuri. So malam tu dia mimpi lagi. Dia kata apa? Orang datang, orang kata sedekah kamu diterima. Sebab apa? Asbab daripada tu orang yang mencuri tu, dia macam, sebelum ni aku dah dapat duit, aku dah curi. Sedangkan aku boleh dapat duit daripada hasil daripada orang ramai dan juga asbab daripada Allah SWT nak bagi ni sebenarnya. Rezeki daripada Allah ni memang sangat luas. Asbab daripada tu, dia stop mencuri. So daripada situ kita dapat tahu yang sebenarnya sedekah lah. Tak payah nak tengok ni sedekah ni, dia ni betul ke ni? Ni boleh ke? Layak ke? Dia punya duk kaji dia setahun kaji. Sedangkan nak bagi jiran sebelah je pun. Dia nak bagi kat jiran sebelah, dia punya pikiak stone. Tak bagi-bagi. Allahu Akbar. So lepas ni kalau ada niat, bagi je pun. Tak payah nak pikiak lebih. Yang terakhir. Sebab Wan Haris dah teks dah, dia kata ni dan 759 dah ni. Haris juga kena. Ayat 274 mengatakan, orang-orang yang menyedekahkan hartanya pada waktu malam dan siang secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Meaning, orang bersedekah hartanya pada waktu malam dan siang secara sembunyi maupun secara terang-terangnya, mereka mendapat pahala. Sudah beritahu terang-terang tang-tang pun dalam Al-Quran. So baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 265 sampai 274, semuanya. Ada banyak lagi ya. Ni yang 2 page saya baca ni, kiri kanan. Tu yang merangkumi semuanya tentang bersedekah. So untuk anda yang belum
ada niat yang konsisten bersedekah. Bila kita sedekah bila tu? Bila Palestin kena bom baru kita nak bersedekah. Bila ada benda-benda berlaku yang teruk dah memang dah terkandar dah memang orang tu dah bayi tu. Saya baru baca satu Instagram, dia kata satu orang ibu dekat Sabah kalau tak silap. Dia duduk menangis kat rumah, menangis sampai ada orang datang, dia orang tanya lah kenapa ibu menangis. Dia kata aku ada anak 3 hari dah pun meninggal tapi aku tak boleh nak kafankan, aku tak boleh nak tanam sebab apa? Tak ada duit. Dia memang tak mampu betul-betul. So musim pandemik ni sebenarnya ramai orang terkesan. Memang saya tahu, memang ramai orang terkesan. So tolonglah adalah sifat nak bersedekah walaupun tak banyak. Kalau semua lah yang baca, yang dengar ni semua yang ada sifat macam tu, daripada Dewan Dakwah sendiri, daripada saya sendiri, daripada tuan-tuan, puan-puan, semuanya ada niat untuk bersedekah. Kita sebarkan sedekah kita, maka insya-Allah kejadian-kejadian, kisah-kisah ni tak berlaku lah sebenarnya. Dan juga salah satu yang saya nak beritahu pada NGO ataupun pada badan yang bukan keuntungan ni sebenarnya, tolonglah lakukanlah amanah yang diberikan oleh Allah dengan betul-betul. Sebab minta maaf. Ada orang yang join NGO, ada orang yang buat benda-benda ni, cuba ambil kesempatan. Bila dapat duit masuk, dia simpan dulu, na'udzubillah min dzalik. Dia letak tepi dulu untuk diri dia. So kalau boleh, kita lakukan amanah yang Allah SWT berikan daripada hasil orang ramai dan juga kita bagi di tempat yang sepatutnya. So untuk orang lain juga, jom kita sama-sama mencari. Tadi kita dah baca Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah kan, banyak ayat yang mengatakan kita perlu cari orang yang memerlukannya. Okay? Sebenarnya banyak lagi ni kita tak masuk langsung kitab ni tak masuk . So hari lepas ni 3 jam hari lah. Hari tu pedih ya. Saya dah setengah jam, saya dah 3 jam, nak mana satu ni. Okay. So sekarang pukul 8 dah pun. So insya-Allah kita akan akhiri kita punya tazkirah pagi. So tolong sama-sama kita doakan. Doa pun dikatakan sedekah. So banyakkan doa, banyakkan ilmu, banyakkan memberi. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, Nabi kata 3 benda yang akan berterusan walaupun manusia itu meninggal. Walaupun mati, 3 benda akan berterusan. Apa dia? Yang pertama, doa daripada ibu, doa daripada anak-anak soleh dan solehah kepada ibu dan ayah. Doa tu akan berterusan sampailah meninggal pun dia punya amalan-amalan anak ni buat semua ibu dan ayah dah dapat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita bagi ilmu, pasal tu kita kena banyak bagi ilmu. Buatlah live. Kalau you guys ada Instagram, Facebook, tolong manfaatkan. Postlah posting-posting yang bagus, posting-posting yang bermanfaat. Orang lain share, orang lain amal. Free kot, pahala. Geram pun ada. Benda simple. Tapi kita tak manfaatkan benda tu. Okey. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah sedekah jariah. Apa maksud jariah? Adalah sedekah berpanjangan. Sedekah berpanjangan macam bagi sedekah pada masjid. Bila orang dia buat masjid, lepas tu selagi mana orang tu guna masjid tu, selagi tu dia punya pahala berpanjangan walaupun dah meninggal. Baik sedekah lah macam kerusi roda dekat hospital contohnya, klinik. Bila mana orang tu guna, kan nak masuk ke apa ke daripada kereta, nak masuk ke klinik guna kerusi roda, dapat pahala. Perpanjangan. Bagi kitab-kitab ataupun Al-Quran pada masjid, surau, madrasah, tahfiz, selagi mana dia menggunakan apa yang kita punya sedekah tu, Masya Allah, berterusan. Allah, banyak sangat. So apapun, kita take action sama-sama. Saya cakap ni bukannya untuk mengajar, tapi untuk memperingati saya. Sebab apa? Saya main telinga yang paling dekat dengan mulut. Saya cakap sebenarnya untuk diri saya sendiri dan juga sambil-sambilan kita berkongsi supaya sama-sama kita mendapat manfaat. Hang sempoi, jom berjaya dunia akhirat, insya-Allah. So kita tutup aja dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.